didefinisikan sebagai pergerakan anggota badan mengikut rentak lagu ataupun orang kata pengucapan jiwa manusia melalui gerakan. Tarian Melayu diciptakan daripada zaman-zaman dahulu lagi yang mana dipersembahkan oleh dayang-dayang di istana. Tapi sekarang kalau kita tengok, masyarakat lebih terbuka dan tarian Melayu banyak ditarikan dekat majlis keramaian, majlis perkahwinan dan juga majlis kebudayaan. Selain tujuan untuk hiburan, tarian ni diciptakan untuk melambangkan budaya kaum Melayu. Jadi menjadikan tanggungjawab kita untuk memastikan tarian Melayu ni terus diwarisi oleh generasi-generasi yang akan datang. Jadi, jom kita kenali beberapa jenis tarian kaum Melayu. Untuk tarian asyik. Asyik ini bererti kekasih. Sesuai dengan tarian ini yang ditarikan dengan penuh lemah lembut. Tarian asyik ini merupakan tarian Melayu klasik yang berasal daripada negeri Kelantan. Pada awalnya, tarian ini dia dipersembahkan di hadapan Raja-Raja Kelantan dan juga Patani. Jadi dahulu kalanya, tarian ini ditarikan oleh golongan dayang-dayang istana. Untuk asal-usul tarian asyik ni juga ada dihikayatkan oleh seorang raja pada zaman dahulu. Raja ini ada memelihara seekor burung. Burung tu memang burung kesayangan baginda lah. Jadi pada suatu hari, burung kesayangannya itu terlepas dari sangkanya. Jadi baginda pun bertahun-tahun mencari burung kesayangannya tetapi masih tak jumpa. Jadi untuk mengubat rasa rindu raja ini terhadap burungnya, baginda pun menitahkan istananya untuk mencipta satu tarian yang boleh meniru gerak-geri pergerakan burung kesayangannya. Jadi wujudlah satu kumpulan dayang istana yang mencipta tarian tersebut dan mempersembahkannya di hadapan raja tersebut. Jadi memang ternyatalah raja ini betul-betul asyik menonton tarian yang dipersembahkan oleh golongan dayang istana tu. Sebab apa? Sebab baginda betul-betul terkenangkan burung kesayangannya. Macam itulah kisah dia. Okey, jadi untuk tarian asyik ni, tarian ini ditarikan oleh 10 orang penari asyik berserta dengan putir asyik. Hampir sepanjang masa, penari-penari asyik akan duduk bersimpuh sambil menari meniru gerak-geri pergerakan persekitaran dan juga haiwan. Contohnya macam gerakan alunan ombak laut dan juga gerakan burung melayang. Untuk busana tarian asyik ni pula, pada awalnya busana tarian asyik ni ialah pakaian berkemban, tetapi setelah mengikut peredaran zaman, pakaian berkemban ini telah digantikan dengan pakaian berlengan pendek. Selain itu, penari asyik juga ada memakai kain sarung dan juga kain selendang panjang yang disangkutkan pada bahu mereka dan juga dilepaskan sampai pinggang mereka. Seterusnya, puteri asyik ni juga mesti memakai canggar pada sanggulnya. Canggar ni merupakan sejenis aksesori kepala yang berukirkan batu permata. Macam tu. Okay, akhir sekali, ada beberapa alat muzik yang penting dalam tarian asyik ni, iaitu gedombak, gambang dan juga rebab. Okey, jom kita kenali tarian seterusnya pula. Tarian Zapin sangat terkenal di negeri Johor dan dipercayai berasal daripada Yaman. Tarian Zapin ini berfungsi sebagai hiburan di upacara-upacara sekular maupun pada hari-hari kebesaran. Pada dahulunya, tarian Zapin ini hanya ditarikan oleh kaum lelaki sahaja. Namun, pada masa kini, kaum wanita juga turut menarikan tarian Zapin ini sebagai pemanisnya. Terdapat 4 jenis alat muzik yang wajib digunakan untuk tarian Zapin ini, iaitu gambus, bedok, marwas dan juga akordion. Tapi pada masa sekarang, terdapat banyak alat muzik lain yang turut digunakan sebagai nilai komersial tambahan. Lagu yang dijadikan iringan untuk tarian Zapin pada dahulunya dikatakan berunsurkan keagamaan dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Namun pada masa kini setelah dimodifikasikan dan diadaptasikan mengikut penyesuaian zaman sekarang, lagu yang dijadikan sebagai iringan untuk tarian Zapin turut menceritakan tentang pasangan bercinta, kehidupan masyarakat Melayu dan sebagainya. Bagi pakaian, penari lelaki akan memakai baju Melayu teluk belanga, samping, seluar, songkok dan berserta aksesori kerongsang besar di bahagian songkok. Untuk penari wanita pula, penari wanita akan memakai baju kurung teluk belanga, samping, berkain, berselendang bagi yang bertudung dan bersanggul bagi yang tidak bertudung. Sebagai aksesori, mereka akan memakai rantai emas. So sekarang ni, jom kita kenali tarian inang.
sekarang kita akan mengenali pula tarian inang. Tarian inang ini amat popular di kalangan orang Melayu. Tarian inang ini juga berasal dari negeri Melaka. Oleh itu, marilah kita mengenali serba sedikit sejarah tentang tarian inang. Tarian inang ini berasal dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tajuk lagu tarian inang ini telah dititahkan ciptaannya oleh Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah amat menggemari kesenian. Pada zaman dahulu, tarian ini dipersembahkan kepada Sultan Mahmud Shah semasa majlis keramaian, dan pada masa sekarang tarian ini dipersembahkan semasa majlis keramaian dan juga pada majlis perkahwinan. Tarian ini diiringi oleh 3 instrumen muzik iaitu rebana, biola dan gendang. Tarian ini ditarikan mengikut laju tempo ketiga-tiga instrumen muzik ini. Maknanya kalau laju temponya, maka lajulah tariannya. Sebaliknya, jikalau perlahan temponya, maka perlahanlah tariannya. Semasa menarikan tarian ini, para penari akan melambaikan sapu tangan yang berwarna-warni. Tarian ini digantikan secara berpasangan antara penari lelaki dan juga penari wanita. Busana untuk penari wanita adalah berbaju kurung, berselendang dan juga bercucuk sanggul di atas kepala. Manakala untuk penari lelaki pula berbaju Melayu lengkap, bersongkok dan juga bersamping. Jadi itulah dia beberapa jenis tarian Melayu. Menarik kan fakta-fakta yang mereka dah kongsikan tadi? Kita dapat tahu tentang asal-usul, sejarah, busana dan juga alat muzik yang mengiringi tarian-tarian tersebut. Sebenarnya di Malaysia ni ada banyak lagi tarian tradisional Melayu. Antaranya ialah tarian cinta sayang, ulit mayang, kuda kepang dan juga makyo. Sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia telah lama melakukan inisiatif untuk mengembangkan lagi warisan budaya kita ini di kalangan rakyat tempatan dengan menerapkan kurikulum seni tari Melayu di sekolah dan juga di universiti. Selain itu, pihak ini juga telah menubuhkan sekolah permata seni di mana sekolah ini akan menyerap kanak-kanak kecil yang berbakat di dalam seni muzik, seni choir dan juga seni tari. Di dalam seni tari ini, kanak-kanak ini akan diajar tarian tradisional dan juga kontemporari. Selain itu, kanak-kanak ini juga akan dihantar ke luar negara untuk memasuki pertandingan dan juga melakukan persembahan. Oleh itu, sebenarnya program seperti ini bukan sahaja dapat dikembangkan kepada rakyat tempatan sahaja, malah ia juga dapat diperkenalkan kepada rakyat di negara lain. Jadi mereka tahu sebenarnya Malaysia ini sangat kaya dengan warisan yang pelbagai. Kita sebagai generasi muda ini, kita perlulah memelihara, mengamalkan dan mempelajari tarian tradisional ini supaya ia tidak akan ditelan zaman.